Silakan Yang Berhormat Puncak Borneo. Salam sejahtera dan salam perpaduan saya ucapkan kepada semua ahli Dewan yang mulia ini. Dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan salam duka kepada semua penduduk saya di Parlimen Puncak Borneo yang dihadapi dengan musibah banjir pada malam tadi. Dan semoga mereka ini terus tabah dan juga tekun mengharungi kehidupan seharian mereka. Dan Tuan Yang di-Pertua, seperti mana yang kita sedia maklum, Belanjawan 2023 ini memperuntukkan sebanyak 388.1 bilion ringgit dengan 289.1 bilion ringgit untuk perbelanjaan mengurus dan 99 bilion ringgit bagi belanja pembangunan dan termasuk 2 bilion simpanan luar jangka. Datuk Yang di-Pertua, dengan adanya belanjawan ini, saya juga mengharapkan dan juga besarlah harapan saya agar masalah banjir dapat diselesaikan di kawasan Parlimen Puncak Borneo, iaitu akibat daripada tiada perparitan sempurna, tiada tempatan banjir dan juga akibat sungai yang telah cetek disebabkan oleh ledakan yang perlu diselenggarakan dengan pantas dan tuntas di kawasan Kampung Simpok, Kampung Beratan, Kampung Senyawan Seberang, Kampung Keranji, Kampung Gerung, Kampung Sinjok, Kampung Jambu, Kampung Maang, Kampung Sungai Risiat, Kampung Tanah Putih, Kampung Lintang Baru, Kampung Punau, Kampung Giam, Kampung Sekiau, Kampung Sogoh dan juga Kampung Sikog. Dan saya juga sarankan kepada Jabatan Pengairan dan Saliran iaitu DID untuk turun padang dan selesaikan perkara ini dengan segera. Datuk Yang di-Pertua, saya menyokong penuh dan menerima baik hasrat kerajaan untuk memastikan ketelusan dalam perolehan kerajaan dan juga pelaksanaan perolehan yang mesti telus dan terbuka berlandaskan kepada tata kelola yang baik untuk mengelakkan rasuah dan juga ketirisan. Namun saya menyarankan kaedah rundingan terus masih boleh digunakan untuk specialized project dengan izin. Tender terbuka juga bakal melambatkan proses pelaksanaan projek-projek pembangunan. Dan satu lagi perkara penting, rombakan proses perolehan ataupun procurement proses revamp dan tata pelaksanaan projek juga perlu berubah dan melakukan satu perubahan besar. Acap kali kita lihat projek kerajaan lulus tahun ini, tapi hanya boleh dilaksanakan selepas 2-3 tahun. Kerajaan dan rakyat bukan saja akan rugi daripada segi masa, tetapi juga kos juga bakal meningkat. Saya amat teruja dengan usaha kerajaan di mana tekun telah diamanahkan dengan peruntukan 330 juta ringgit, termasuk 10 juta ringgit untuk membantu belia daripada keluarga susah meraih pendapatan melalui perniagaan. Mereka diberi modal memulakan perkhidmatan penghantaran menggunakan motosikal dan kerajaan juga bersetuju untuk menanggung bayaran ujian memandu untuk lesen motosikal kelas B2 dan lesen taksi, bas dan juga e-hailing. Saya berharap pelaksanaan usaha ini dapat dikembangkan juga di negeri Sabah dan juga Sarawak, khasnya di Parlimen Puncak Borneo, dan jangan laksanakan hanya bergalur di sekitar wilayah persekutuan saja seperti mana yang kita saksikan sebelum ini. Datuk Yang di-Pertua, NAGMA disediakan 150 juta ringgit antara lainnya untuk keperluan aset, sistem amaran dan juga bantuan bencana kepada rakyat yang terkesan. Namun dari pengalaman lalu, bantuan bencana kepada rakyat oleh NAGMA terlalu banyak kerana birokrasi, terlalu lambat disalurkan kepada mangsa musibah. Dengan ini saya mencadangkan supaya NAGMA melihat dan juga melibatkan pejabat ahli parlimen dalam usaha bencana, dalam usaha urusan bencana di kawasan parlimen masing-masing, supaya bantuan dapat disalurkan dengan segera dengan mekanisme yang lebih efisien. Sebab tidak ada insan yang lebih arif mengenai permasalahan rakyat di kawasan parlimen tersebut, melainkan
ahli parlimen itu sendiri. Datuk Yang di-Pertua, saya menyambut baik hasrat kerajaan mengamanahkan Invest Malaysia Council dan juga Jawatan Kuasa Nasional mengenai pelaburan ataupun dikenali sebagai NCI akan menerajui usaha mempercepatkan kelulusan projek-projek pelaburan berpotensi tinggi. Sementara pemudah akan diperkasakan sebagai unit pemudah iklim pelaburan dan persekitaran perniagaan. Kerajaan akan menambah baik prosedur menjalankan perniagaan bagi mengurangkan birokrasi, termasuk memberikan insentif kepada pihak berkuasa tempatan yang memudahkan cara pelaksanaan pelaburan yang telah diluluskan bagi memastikan usaha pelaburan dapat dipercepat. Namun saya ingin menyarankan kepada kerajaan untuk mencontohi cara Invest India yang diterajui oleh Encik Deepak Bangla, di mana Jawatan Kuasa Nasional Pelaburan India ini adalah antara satu badan penarik pelabur yang terbaik dan berjaya di dunia pada hari ini. Kerajaan juga harus memastikan iklim pelaburan dan persekitaran perniagaan di seluruh negeri diseragamkan sehingga ke peringkat PBT. Dan jika ada pelaburan yang boleh diketengahkan yang datang daripada negara luar yang berpotensi, jangan dibuat di Semenanjung saja, tapi lihat juga di wilayah Sabah dan Sarawak. Kerana kami ini sering ditinggalkan, sering dianaktirikan dan dipinggirkan. Sudah sampainya kerajaan Madani ini berlaku adil kepada seluruh anak Malaysia. Datuk di-Pertua, pembangunan sektor komoditi. Untuk program pembangunan sektor perkayuan, saya mohon mencadang supaya KPK mewujudkan program bantuan keuangan berbentuk geran kepada golongan B40 dan juga M40 yang mempunyai tanah-tanah mereka yang terbiar untuk mengusahakan tanaman ladang hutan komuniti ataupun community forest farming untuk spesies pokok Abasia, Akasia, Paulownia, Eucalyptus dan mana-mana spesies pokok kayu kayan yang berpotensi tinggi. Langkah ini boleh komplement produksi tanaman ladang hutan kita yang sedia ada dan boleh membantu kekurangan bahan mentah perkayuan negara kita, dan ia juga boleh menjadi sumber pendapatan baru buat golongan M40 dan juga B40. Hari ini, sektor perkayuan kita telah mengalami kekurangan bahan mentah yang agak kritikal. Kita kekurangan 20.7 juta kubik meter bahan mentah perkayuan. Kita tidak boleh benarkan sektor ini lumpuh kerana sumbangan sektor ini kepada KDNK negara kita begitu signifikan. Datuk Yang di-Pertua, saya teruja dengan hasrat kerajaan yang bakal mengembangkan penggunaan kaplang modified asphalt demi untuk membantu industri hiliran getah dan secara tidak langsung dapat meningkatkan harga getah buat peladang getah negara kita. Namun, kerajaan harus merangka satu polisi supaya semua jalan-jalan harus menggunakan bahan ini untuk membuat jalan sehingga ke peringkat PBT dan jalan-jalan kampung. Kerana kalau tidak ada polisi dan iktizam kerajaan yang kuat dan tinggi, usaha ini, saya khawatir, usaha ini bakal kecundang. Datuk Yang di-Pertua, dalam sektor lada pula, saya menyarankan supaya kerajaan memberi geran dan insentif kepada pihak swasta untuk membangunkan sektor ini secara komersial dan besar-besaran. Kita telah lama bergantung kepada pekebun-pekebun kecil yang telah terbukti tidak efisien, tidak konsisten dalam pengeluaran hasil. Kita perlu ada pelaburan pihak swasta yang dibantu oleh kerajaan, dan kita perlu menyusun dan menstrukturkan semula para pekebun kecil lada supaya mereka tersusun dan berdaya saing. Negara kita pernah menjadi pengeluar lada terbesar dunia. Namun pada hari ini kita tercorot di tangga kelima dunia.
negara Vietnam yang pernah belajar daripada kita, hari ini menjadi pengeluar lada terbesar dunia. Pengeluaran lada negara kita hanya mampu mengeluarkan hanya lebih kurang 30,000 tan matrik lada setahun dan ini amat mendukacitakan. Rombakan baru dan juga strategi baru perlu diperkenalkan supaya kita boleh segera menggembilangkan semula sektor ini. Kerana lada Sarawak kita adalah keluaran lada yang terbaik di dunia. Datuk Yang di-Pertua, saya juga mencadangkan supaya satu program pembangunan wanita khasnya kepada golongan ibu tunggal diwujudkan. Bagi ITB ibu tunggal berusia tak bermaya yang berusia 60 tahun ke atas, bagi saja mereka bantuan bulanan demi kelangsungan hidup. Kerana kita bagi apa kursus pun, apa peluang perniagaan pun, mereka sudah lanjut usia. Bagi ITMCB, ibu tunggal masih cantik bertenaga berusia 35 tahun ke 55 tahun. Bagilah mereka modal, latihan keusahawanan, peluang untuk mereka berniaga. Buka ruang seluas-luasnya untuk mereka berjaya. Untuk ITBB, ibu tunggal berpendidikan dan bekerja. Bagilah mereka peluang untuk melanjutkan pendidikan mereka untuk kelangsungan peningkatan kerjaya mereka. Datuk Yang di-Pertua, sejumlah 1.5 bilion ringgit juga disediakan bagi menaik taraf dan membina baru jalan perhubungan desa dan jalan-jalan luar bandar. Namun, saya sering didatangi oleh PBT seperti Majlis Perbandaran Pedawan, Majlis Daerah Serian, Majlis Daerah Bau yang sering mengadu peruntukan maris ini amat terhad. Oleh itu saya memohon supaya peruntukan maris di PBT ini dinaikkan. Saya setuju perkhidmatan kerajaan perlu cergas mengadaptasi teknologi dan digital. Kerana sebelum ini kerajaan pernah melancarkan dasar pendigitalan negara namun hasilnya hambar dan kurang berjaya. Saya menyuruh seluruh organisasi kerajaan mengadaptasikan e-enable dan juga service application dengan segera. Saya menyokong pelaksanaan MyJPJ oleh Kementerian MOT kerana ia boleh menghindari kos rana, menjimatkan kos pencetakan, kos bahan cetak lesen dan rotek, masa pengguna dan juga boleh mengurangkan kos kerajaan dari segi tenaga kerja. Datuk Yang di-Pertua, saya amat tertarik dengan hasrat kerajaan untuk menoktahkan kemiskinan tegar di negara ini. I personally feel that this wish is too overwhelming and too ambitious. Saya berpendapat bahawa dengan mekanisme bantuan tunai dan inisiatif pendapatan rakyat tidak bisa mencapai hasrat ini. If you give a man a fish, you feed him for a day. But if you give him a fishing rod, you feed him for a lifetime. Dengan izin. Saya juga muskil dengan pendekatan baru yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kelemahan pelaksanaan lalu bagi meningkatkan keupayaan isi rumah miskin tegar meraih pendapatan. Antaranya, bantuan dan kemudahan kepada peserta tidak lagi diberikan sekaligus, sila gulung, tetapi bulanan dipantau sama ada beri sewa beli ataupun subsidi pengajian untuk majikan yang mengambil peserta miskin tegar. Saya akan gulung, bagi saya 1 minit lagi, Tuan Yang di-Pertua. Let me tell you, the honourable member of this August House, this method cannot put a poverty into full stop. Kita kena belajar daripada negara China di mana pada tahun Disember 2020, negara China telah mengisytiharkan negara mereka telah berjaya membasmi kemiskinan secara total. Ingin saya memetik laporan Bank Dunia bertarikh 1 April 2022 seperti berikut. Broad economic reform were complemented by strategies, policies and program directly targeted at poverty alleviation. China poverty alleviation strategy can be categorized as development-oriented, implying a focus on creating economic opportunities as a mean to escape poverty. Oleh dengan itu, tuan-tuan dan puan-puan Datuk Yang di-Pertua, strategi kita kena ada tertumpu kepada industry development, human capital, culture, ecological environment dan local governance kita harus selari dan senada.
Dan akhir sekali, oleh kerana terlalu banyak perkara yang saya nak katakan, saya ingin menggulungkan perbahasan saya. Kita dengar projek itu ini, peruntukan itu ini, nak sejahterakan rakyat sana sini, nak noktahkan kemiskinan kekal abadi. Pelaksanaan projek sana sini juga ditunda berkali-kali. Lulus tahun ini belum pasti laksana tahun depan jadi realiti. Bagaimana rakyat nak sejahtera kalau lampu projek Jalan Puncak Borneo juga dibatalkan oleh KPKT. KPKT pertimbang semula projek ini supaya diteruskan. Peruntukan ahli parlimen juga cuma masuk celah gigi. Wahal peruntukan ini untuk rakyat, peruntukan ahli parlimen semua guna kaedah telus seperti sistem MyIHAS dan laporan perbelanjaan untuk semua semakan dan audit pegawai pejabat pembangunan persekutuan setiap negeri. Bagaimana wakil rakyat hendak membantu masyarakat miskin kalau wakil rakyat berbekalkan peruntukan rahmah madani? Bagaimana rakyat nak sejahtera tukar saja kerajaan, batal projek rakyat, batal bantuan rakyat, kurang bantuan rakyat, tukar dasar, tukar polisi. Kenapa tidak kalau dasar? Duduk yang berhormat. Duduk yang berhormat. Berikutannya dipersilakan yang berhormat Bukit Gantang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Tuan Yang Dipertua, terima kasih atas peluang kepada Bukit Gantang bagi membahaskan belanjawan 2023. Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan dutaan terima kasih kepada seluruh pengundi-pengundi daripada Parlimen Bukit Gantang yang telah memilih memberikan sokongan kemenangan kali kedua kepada saya dengan kemenangan yang begitu bersejarah 4-0 kali kedua. Tuan Yang Dipertua, saya ingin memulakan perbahasan ini dengan mengambil ibrah pengajaran kisah Nabi